Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pembacaan kitab Mahsyar, yang mana kita membicarakan berkenaan tentang keadaan-keadaan yang akan dilalui oleh manusia setelah daripada kematian di alam barzah, sebagai salah satu tempat persinggahan dalam perjalanan pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang berada di ruangan TikTok dan juga yang berada di ruangan FB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, dan juga terima kasih kepada yang memberi gift dan lain-lain. Kita telah tiba pada muka surat 151, di mana pada muka surat ini penulis membawakan tajuk bahawa amal-amal kebaikan akan pada waktu itu datang meneman manusia sewaktu di dalam tanah, di dalam perkuburan. Dan antara teman yang paling terkenal adalah Al-Quran. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penulis buku bawakan pada tajuk yang ke-151. Sebelum itu, aku adalah Al-Quran. Maka kata penulis, akulah yang menyebabkan engkau bangun sepanjang malam, menyebabkan engkau dahaga berpuasa sepanjang siang, mencegah nafsu engkau, pendengaran engkau dan penglihatan engkau daripada perkara-perkara mungkar yang dilarang. Engkau akan mendapati aku di antara teman-teman yang paling jujur. Oleh itu, aku akan menyambutmu dengan penuh gembira. Setelah pertanyaan mungkar dan nakir, engkau tidak akan mendapat lagi sebarang kesulitan dan kesedihan. Maka ini adalah sebahagian cebisan maksud, kalaulah lafaz hadisnya berbeza, maksud daripada apa yang Al-Quran akan sebutkan kepada manusia ketika mana mereka kali pertama bertemu di dalam kubur. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, syafaat Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberi syafaat. Muka surat yang ke-151. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka disebutkan dalam sebahagian riwayat, inda mautil insan wa athna'i insyighali aqribaihi bimanasikatil janaiziyah. Maka apabila kematian semakin dekat ke waktu kematian manusia, Al-Quran akan datang dan berdiri dekat kepala. Dekat kepala orang yang membacanya, orang yang hampir meninggal dunia. Dan ketika mana orang-orang sedang memandikan, dan bila setelah selesai mandi,
Maka Al-Quran bahkan akan mengambil tempat di antara dada dan kain kafan orang tersebut. Maka Al-Quran akan sentiasa bersama semenjak daripada sewaktu mandi, ketika mana meninggalkan dunia ini, bahkan ketika mana nak dikebumikan. Kemudian kata penulis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila mayat telah diletakkan di dalam kubur, maka seperti yang kita tahu akan datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat yang telah kita sebutkan tentang keadaannya, soalannya, perbicaraan yang akan ditanya olehnya. Itu telah kita sebut sebelum ini. Sedangkan Al-Quran pula akan mengambil tempat di antara mayat dan juga dua malaikat tersebut. Bahkan kedua malaikat tersebut akan berkata kepada Al-Quran yang pada waktu itu dalam bentuk, maka kedua malaikat tersebut akan berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjauhlah daripada kami kerana kami mahu bertanya kepada manusia ini, kepada makhluk ini. Maka pada waktu itu diminta kepada Al-Quran untuk pergi. Maka Al-Quran akan menjawab, demi Allah, aku tidak akan memisahkan diri daripada jenazah ini sehinggalah aku dapat memasukkannya ke dalam syurga. Jika benar engkau berdua telah diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka itu adalah hak dan juga tanggungjawab engkau. Maka pada waktu itu Al-Quran tak nak tinggalkan. Kan best kalau ada teman yang macam ni. Tapi kalaulah pada waktu itu kita luangkan masa dengan Al-Quran di dunia, yang mana ianya adalah kalamullah, Al-Quran yang mana baca ni sahaja dapat pahala, apatah lagi bila kita mengamalkan, kita bawa dalam kehidupan, maka sebenarnya lagi banyak pahala dan ganjaran. Maka bila malaikat minta untuk bertanya pun, Al-Quran ni tak nak pergi. Al-Quran pada waktu itu nak kekal bersama dengan si mati ini. Dan akhirnya pada waktu itu malaikat pun meneruskan persoalannya, dan pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Quran tetap berada di sisi jenazah ini, mayat ini. Dalam hadis riwayat Musnad, lebih kurang sama, riwayat Musnad dan juga Sunan Ibnu Majah, apa yang kita akan baca pada muka surat 152. Sebenarnya kisah tentang Al-Quran ini diambil daripada beberapa riwayat yang berbeza. Kemudian Al-Quran akan melihat ke arah si mati dan bertanya, hal ta'rifuni, adakah kau kenal aku? Aku teman daripada tadi ni, daripada waktu sakaratul maut, sewaktu mandi, ketika mana bersama dengan Munkar dan Nakir, dan aku akan kekal bersama dengan engkau sehinggalah ke syurga. Maka pada muka surat 152, Al-Quran akan bertanya kepada si mati dan bertanya. Dalam hadis riwayat Musnad Ahmad ada nukilan ini. Maka pada waktu itu Al-Quran akan bertanya, hal ta'rifuni, adakah engkau kenal aku? Kan kita kadang-kala macam kita kadang-kala bila ada seseorang tu dia tolong kita, dia bantu kita, dan pada waktu itu kita tertanya-tanya kenapa dia bantu, dan kemudian dia tanya, kenal tak siapa ni? Dan pada waktu itu kita jawab tak kenal. Lalu kebanyakan orang bila Al-Quran tanya, dalam hadis riwayat Musnad Ahmad riwayat 394, Sunan Ibnu Majah riwayat 3781, maka Al-Quran akan bertanya, hal ta'rifuni, adakah engkau kenal aku? Maka kebanyakan waktu apakah jenazah akan menjawab, fayaqulu ma a'rifuka, maka pada waktu itu jenazah tersebut akan bercakap, tu tak kenal, minta maaf tak kenal. Saya kadang-kala ada isu ni, sebab saya ni bukanlah jenis cepat boleh ingat orang. Nama tu ingat. Macam contoh, ketika mana petang-petang ni, ketika mana buat live memang baca nama. Tapi kalaulah pada waktu itu dengan jumpa orang, kadang-kala dia ambil masa nak ingat. Dia punya prosesor ni, dia tak laju sangat prosesor ni. Kadang-kala susah nak ingat orang. Okey. Susah nak ingat orang, dan kadang-kala susah nak ingat nombor telefon. Susah betul nak ingat nombor telefon. Ada sebahagian orang dia boleh hafal nombor telefon, macam-macam yang dia boleh hafal, kelebihan sebahagian orang. Maka bila Al-Quran tanya, hal ta'rifuni, kau kenal tak aku?
Maka apa si mati akan menjawab, ma'arifuka, tidak, aku tidak kenal. Maka pada waktu itu Al-Quran akan berkata, ishtaqanlah tak kenal. Fayaqululah, maka berkatalah Al-Quran, ana sahibukal Quran. Ini ada dalam riwayat, cebisan yang kita nak baca ini ada dalam riwayat Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Maka akhirnya Al-Quran perkenalkan diri. Padahal dah lama dah di teman kita, daripada saat kematian, ketika mana dimandikan, dikebumikan, ketika mana berhadapan dengan mungkar dan nakir. Tapi pada waktu itu si mati ini tidak sebut apa-apa. Maka pada waktu itu Al-Quran menjawab, ana sahibukal Quran, aku adalah peneman kamu. Cuma terjemahan ni tak ada. Aku adalah peneman kamu Al-Quran. Aku best friend kau kot Al-Quran. Yang dulu kat dunia kau baca. Ada orang dia baca Al-Quran malam. Ada Al-Quran baca, ada orang baca Al-Quran sebelum subuh. Ada orang baca Al-Quran lepas subuh. Ada orang dia baca Al-Quran dalam kenderaan waktu jam. Ada orang dia baca Al-Quran ketika mana sebelum mula pejabat. Ada orang baca Al-Quran macam kita satu hari satu ayat. Mudah-mudahan dapat istiqamah jam 8.30 pagi. Lalu Al-Quran akan perkenalkan, ana sahibukal Quran. Akulah best friend kau sebenarnya. Akulah peneman kau Al-Quran. Alladhi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu lailak. Maka dalam hadis yang mana ada dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah, Al-Quran berkata, akulah yang menyebabkan engkau bangun pada waktu malam. Yang menyebab kau bangun pada waktu malam, akulah. Yang kau tengah malam pergi baca, nanti bulan Ramadan kan, kita akan bersama dengan Al-Quran. Tapi bagusnya bukan sekadar Ramadan, setiap hari. Maka Al-Quran ni kata, ish, takkan kau tak ingat aku? Yang malam-malam yang kau baca tu siapa? Akulah. Maka sebab itu Al-Quran berkata, akulah yang menyebabkan engkau bangun sepanjang malam. Wa azma'tuka, akulah yang menyebabkan engkau dahaga sepanjang siang. Pada waktu itu menyebabkan engkau dahaga. Maka kata Al-Quran, akulah yang sama tu. Yang ketika mana waktu bulan Ramadan ataupun puasa Isnin Khamis, tengah-tengah dahaga, tapi engkau masih juga baca aku. Masih lagi pada waktu itu tak tinggalkan aku. Maka Al-Quran akan ingatkan balik kepada kita perjalanan kita dekat dunia bersama dengan Al-Quran. Sebab itu kita kena dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari, walaupun tak boleh banyak. Yang penting pada waktu itu adalah istiqamah. Kenapa hati ya? Kenapa? Seronok sangat ni. Nak bagi salam ke? Sini. Bagi salam kejap je. Rambut mushroom. Mari sini mushroom. Okey, bagi salam mushroom. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak main mic? Mic tak boleh. Bagi salam sana. Bagi salam. Assalamualaikum. Nak main mic sebenarnya. Mic ni tak boleh. Nanti orang tak dengar. Okey, dah mushroom. Minum air. Ni yang baru. Okey. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Maka Al-Quran akan ceritakan balik. Kalau kita lihat dalam hadis, maka pada waktu itu aku yang menjadikan engkau dahaga. Aku yang menjadikan engkau pada waktu itu bangun pada waktu malam. Kemudian kata Al-Quran, dan sepanjang siang aku yang mencegah nafsu engkau. Pada waktu itu pendengaran engkau dan penglihatan engkau daripada perkara-perkara mungkar yang dilarang. Yang menjadikan kau sibuk kat dunia dulu akulah, kata Al-Quran. Yang menjadikan kau sibuk, pendengaran engkau sibuk sebab engkau hanya dengar Al-Quran. Penglihatan engkau sibuk sebab hanya membaca aku. Dan pada waktu itu menjadikan engkau tidak ikut nafsu. Semuanya adalah kerana aku. Maka kata Al-Quran lagi selepas daripada itu, engkau akan mendapati aku di antara teman-teman engkau sebagai teman yang paling jujur. Maka Al-Quran nak balas budi apabila kita luangkan masa banyak dengan Al-Quran di dunia. Sebab itu beruntung kepada orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Sama ada daripada sudut dia membaca, dia memahami, mentadabbur, bahkan lebih penting mengamalkan sedikit demi sedikit Al-Quran dalam kehidupan dia.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Maka pada waktu itu kata Al-Quran, engkau akan mendapati aku daripada kalangan teman-teman engkau sebagai teman yang paling jujur. Teman-teman yang lain semua lari. Kita ingat ada ke kawan kita, best friend kita sanggup nak duduk dalam kubur dengan kita? Tak ada. Semua best friend dekat dunia ni, BFF ke apa, semua lari. Bila kita mati, dia semua lari. Mereka takkan sanggup nak tinggal dengan kita dalam kubur. Antara yang sanggup tinggal dengan kita dalam al-kubur adalah amalan kita, dan antaranya Al-Quran. Sebab itu dalam riwayat disebut sebagai peneman sejati. Peneman sejati, best friend yang sebenar-benar adalah amalan kita, dan antaranya adalah Al-Quran sebagai peneman kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata Al-Quran, oleh itu aku akan menyambutmu dengan penuh kegembiraan. Setelah pertanyaan mungkar dan nakir terhadap engkau, engkau tidak perlu lagi pada waktu itu mendapat sebarang kesulitan, dan tidak pula pada waktu itu sebarang kesedihan. Dah tak payah risau dah. Dah tak payah risau. Aku akan bersama dengan kau sampailah pada waktu itu ke syurga. Aku akan bersama dengan engkau. Kemudian ketika mana malaikat pada waktu itu telah selesai pertanyaan dia, dan Al-Quran ada meneman kita, maka para malaikat mungkar dan nakir pun keluar. Muka surat 152 perenggan yang terakhir. Lalu naiklah Al-Quran ke hadrat Allah, meminta bagi Allah agar bagi jenazah ini tempat tidur dan selimut. Lalu diperintahkan kepadanya untuk mengambil tempat tidur, selimut, bahkan pelita daripada cahaya syurga, dan bunga yasmin daripada syurga. Semuanya itu dibawa oleh 1000 malaikat yang ada di langit dunia. Mereka didahului oleh Al-Quran. Lalu Al-Quran akan berkata kepada mayat. Setelah pada waktu itu dia menjadi syafaat. Dia umpama peguam bela untuk kita. Semua urusan Al-Quran pada waktu itu akan bantu kita. Maka kata Al-Quran, muka surat 153, apakah engkau masih takut setelah aku berada semula di sisi engkau? Adapun pemergian daku meninggalkan engkau adalah untuk meminta kepada Allah akan perkara-perkara ini. Sekarang aku telah datang semula kepada engkau membawa semua ini. Maka pada waktu itu akan dihiaskan perkuburan tadi untuk kita sebagai tempat persediaan yang lama dalam kita menantikan semula hari kebangkitan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka pada muka surat 153, maka para malaikat pun menemui jenazah ini serta membawa dan menempatkannya di tempat tidur tersebut. Diletakkan selimut di bawah kedua kakinya, bunga yasmin di atas dadanya, dan para malaikat itu akan mengusungnya sehinggalah diletakkan dalam keadaan mengiring ke sebelah kanan. Kemudian mereka naik beredar daripadanya, sedangkan dia pula terus melihat ke arah para malaikat sehingga mereka itu terbang ke langit. Kemudian Al-Quran akan menolak kubur. Ini ada dalam riwayat Bara' bin Azib, dalam riwayat Musnad Ahmad. Kemudian pada waktu itu Al-Quran akan menjadikan kubur pada waktu itu luas. Menjadikan kubur pada waktu itu luas. Maka dengan izin dan kehendak Allah jua, kubur menjadi lapang. Mayat kemudian memindahkan bunga yasmin daripada dada dan meletakkan di hidungnya sambil menciumnya dengan mata tertutup sehinggalah sang kekala ditiupkan. Kadang-kadang tak sedar pun. Inilah yang dikutip oleh dalam hadis Ibnu Abi Dunya dalam bab tahajud, Ibnu Ad-Darith dalam Fadail Al-Quran, dan diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawih dalam Fadailul A'mal. Kemudian ianya ada gabungan juga daripada riwayat Musnad Ahmad dan juga Sunan Ibnu Majah daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu.
Maka inilah beberapa riwayat-riwayat berkenaan tentang Al-Quran dengan kita. Bahkan orang yang kita lihat pada waktu itu dilayan dengan baik, bahkan pada waktu itu seolah-olah dia tertidur, sampailah tiupan sangkakala yang kedua. Pada waktu sampai tertidur, tak perasan pun tempoh yang lama, ketika mana pada waktu itu dia direhatkan, maka bila sedar-sedar adalah tiupan sangkakala yang kedua. Allahumma ja'alna minhum. Moga Allah menjadikan kita daripada kalangan riwayat yang kita telah baca tadi. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka saya minta maaf, saya baca laju sedikit tadi riwayat sebab nak habiskan tajuk ini. Lalu tadi tentang Al-Quran. Maka penulis bertanya, bila kita dah dengar, dan sebenarnya sahabat-sahabat pun ada buku ini di tangan, maka penulis pada waktu itu bertanya, tidak teringinkah engkau akan syafaat daripada Al-Quran? Ini baru dalam kubur. Nanti ketika mana berhadapan dengan Allah, isu lain pula. Al-Quran akan bersama. Ketika mana hari berkumpul mahsyar, Al-Quran pun akan membantu. Maka persoalan yang kita tanya, tidak teringinkah engkau akan syafaat daripada Al-Quran ini? Tak teringinkah? Setiap daripada kita mesti nak pada waktu itu mendapat layanan yang seperti ini ketika berada di alam kubur, ketika mana berada di alam barzah. Lalu apakah kriteria untuk layak dapat? Adakah pada waktu itu kena gaji sekian-sekian, kena umur sekian-sekian, kena jawatan sekian-sekian? Maka kata penulis buku, tapi layakkah engkau untuk mendapat syafaatnya nanti? Adakah kita layak? Apa kelayakan untuk dapat syafaat Al-Quran yang macam kita baca tadi? Apa kelayakan dia? Adakah pada waktu itu hanya ustaz-ustaz sahaja boleh dapat ataupun bagaimana? Langsung bukan begitu. Sebab itu kata penulis, tapi layakkah engkau untuk mendapat syafaatnya nanti? Bagaimanakah untuk kita dapat ini? Banyak manakah masa yang kita luangkan dengan Al-Quran? Banyak mana masa? Dan zaman kita penuh pada waktu itu dengan kemudahan. Walaupun afdalnya pada waktu itu memegang mushaf, tapi kalaulah kita berada di dalam kenderaan, berada di tempat-tempat yang mana kita tak dapat nak bawa Al-Quran bersama, maka kita boleh guna handphone. Pada waktu itu ada pelbagai aplikasi yang memudahkan kita untuk membaca, bahkan boleh mendengar, bahkan boleh melihat terjemahan, bahkan pada waktu itu boleh melihat tafsir. Maka luangkanlah masa dengan Al-Quran. Kerana kriteria seseorang untuk layak mendapat layanan Al-Quran adalah dia kena bagi masa waktu dia hidup pada waktu itu untuk Al-Quran. Mungkin bukan 24 jam, tapi pada waktu itu takkanlah setengah jam kita tak dapat, 1 jam kita tak dapat. Ketika mana kita bangun awal sebelum daripada subuh, takkan tak sempat. Ketika mana kita sedang bersiap pada waktu itu untuk kerja, takkan tak sempat. Kadangkala waktu yang kita lapangkan untuk makan adalah lebih banyak daripada Al-Quran. Kadangkala, tak semua, kadangkala pada waktu itu waktu untuk makan lebih banyak. Berapa banyak yang kita makan dalam sehari? Berapa kali? Berapa tempoh waktu dan masa dia? Tapi untuk Al-Quran, padahal Al-Quran adalah untuk makanan rohani kita, makanan hati kita, dan untuk yang akan meneman kita sewaktu kita berada di dalam kubur nanti dan juga pada alam yang seterusnya. Maka kata penulis bertanya, bilakah kali terakhir engkau membaca Al-Quran? Takkanlah pada Ramadan baru kita baca, ataupun ketika mana usia sekian-sekian waktu sekolah rendah, itu je waktu kita baca. Maka tanya penulis, bilakah kali terakhir engkau membaca Al-Quran? Bilakah kali terakhir engkau memegang mushaf Al-Quran? Jika Al-Quran hanya menjadi hiasan di dalam rumah dan pelengkap di dalam telefon engkau selama ini, tidak mengapa. Masih belum terlambat lagi untuk engkau mendapat syafaat Al-Quran. Maka kita kena sentiasa meluangkan masa untuk Al-Quran.
Kerana inilah teman sejati. Kadang-kala berapa lama kita duduk dengan kawan kita, walaupun tak berjumpa fizikal, kita call, kita chat, kita message, berapa lama. Tapi takkanlah tak ada masa untuk Al-Quran. Makanan fizikal kita, berapa lama kita makan. Tapi takkanlah tak ada masa untuk makanan rohani kita melalui Al-Quran. Maka kata penulis, sekarang engkau dapatkanlah mushaf Al-Quran. Peganglah ia dengan penuh kasih sayang, sebagaimana kelak engkau akan perlukan dia pada suatu masa nanti. Kita akan perlukan Al-Quran. Kita amat sangat-sangat berharap untuk mendapat layanan Al-Quran seperti yang kita baca tadi. Cium dan letakkanlah Al-Quran di dada dan berikrar dan berjanjilah dengan sepenuh hati bahawa engkau akan menjadikan Al-Quran sebagai teman karib sebagaimana engkau mahukan ia menjadi teman karib engkau di akhirat. Lalu kalaulah kita nak Al-Quran sebagai best friend kita di alam barzah, di alam akhirat, maka waktu hidup inilah kita kena menjadikan Al-Quran kita sebagai best friend. Al-Quran sebagai best friend kita. Baca dia, buka dia, sentiasa kita melihat dia, membaca, melihat terjemahan, mentadabbur, mengamalkan. Maka kita kena buat di dunia. Barulah dia akan jadi best friend kita ketika mana di alam kubur. Bahkan bermula daripada saat kematian lagi, Al-Quran pada waktu itu akan bersama dengan kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share kalaulah rasa bermanfaat, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka inilah pesanan yang mana moga kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, teman, sebagai sesuatu yang dijadikan dalam rujukan pada setiap masa dan keadaan. Kita bacanya daripada mushaf, baca daripada aplikasi yang berada di gadget kita. Bacalah Al-Quran kerana tidak pernah rugi orang yang bersama dengan Al-Quran. Tak pernah rugi. Itu sahaja bayaran untuk mendapat Al-Quran sebagai teman, sebagai peguam, sebagai semuanya pada kehidupan yang sebenarnya sangat-sangat panjang. Alam barzah pun sangat panjang, ketika mana mahsyar pun sangat panjang, dan banyak lagi stesen-stesen yang kita kena berhenti dan kita perlu lalui sebelum kita tiba berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Mudah-mudahan setiap daripada kita menjadi hamba Allah yang sentiasa dekat dengan kalamullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung surah Al-Mulk pada pertemuan yang berikut insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan buku mahsyar, kalau belum ada, maka boleh tekan link yang berada di ruangan komen di Facebook. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairah. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberi.